Ada ke tak ada? Ya, apa khabar? Yes, apa khabar semua? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Kak Ina orang pertama, hai, apa khabar? Nur Arina, okey bagus. Wan Nur Aisyah, oi ramainya. Zurin, okey bagus. Ayam goreng siapa ni tiba-tiba ada ayam goreng sedap dimakan. Okey, Ainin pun bagus, naik A+. Oh, target lah. Jadi semua yang hadir hari ini bagus lah. Okey ya. Dan terima kasih banyak kerana masih lagi bersama dengan saya, Encik Kamal dalam MC Plus lah. Okey, tajuk kita hari ini kita akan pergi kepada jangan tanya soalan dulu. Okey, tolonglah bagi saya ajar dulu baru tanya soalan. Kalau korang tanya soalan terus, maka automatik memang saya boleh jawab. Jadi soalan dia saya jawab soalan saja. Maka saya tidak akan mengajar tau. Tau ni rugi tau, rugi. Okey, bagi saya mengajar dulu baru korang tanya soalan. Ini last week korang tanya saya macam-macam soalan, saya tak sempat habis pun bab dia. Jadi tolonglah boys and girls, memanglah semua soalan dalam kepala memang banyak. Kita boleh tanya soalan, persoalannya nanti kita tak cukup masa, betul tak? Jadi hari ni boys and girls, apa kita nak buat ialah kita nak bincangkan satu bab yang dikatakan favorite tahun ni lah. Siapa yang buat SPM tahun ni favorite. Siapa yang tak buat SPM tahun depan, nak katakan tahun depan maka you buat tahun 2024 tu, maka relax lah. Okey, inilah soalan latihan kat sekolah korang lah nanti. Kita faham tak? Tapi mereka yang buat SPM memang favorite gila. Siapa yang sedang bersedia untuk menghadapi SPM tahun depan, iaitu pada bulan Februari, pada 23 Februari tau. Itu kertas sejarah lah. Kertas lain saya tak tahu tau. Kertas sejarah 23 Februari, maka bab ni sangat favorite. Jadi saya mulakan dengan bab yang favorite dan juga bab ulang kaji kepada budak 3/4 Okey, bab ini ialah bab 3/4, bab 5. Ingat dalam bab 5 kita akan menceritakan tentang satu cerita yang melibatkan iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat Persekutuan Tanah Melayu 1948 mula diperkenalkan sewaktu mereka nak menggantikan Melayu Union. You kena ingat tau, iaitu mereka nak menggantikan Melayu Union. Jadi automatik keywords dia ialah mereka nak menggantikan apa dia? Melayu Union. Boleh nampak tak? Boys and girls, dia letak warna merah iaitu menggantikan Melayu Union. Dan Melayu Union telah diperkenalkan pada 1 April. Ingatlah dia diperkenalkan 1 April 1946. Jadi mereka nak gantikan Melayu Union tau. Boleh nampak tak warna merah? Okey, no problem. Boleh nampak tak? Kalau tidak saya tukar warna, okey, kepada warna biru pula. Okey jadi automatik Melayu Union, okey, bagus. Thank you very much. Maka Melayu Union bila diperkenalkan tahun 1946, orang Melayu menentang. Melayu memang all out menentang, UMNO menentang habis-habisan, Raja Melayu pun menentang. Okey, orang persendirian pun menentang, cendekiawan menentang. Semua ayat ni memang ada kat buku teks. Boleh faham tak? Orang mula menentang. Jadi automatik kita nak tengok apakah manfaat. Jadi cerita kita apakah manfaat. Sebab tu student, bila baca soalan, highlight dulu. Bawa highlighter ke dalam dewan peperiksaan. Highlight bukan highlight semua. Highlight apa yang penting ditanya oleh soalan. Macam saya lah, tengok saya dah highlight dah. Manfaat. Okey, yang diperolehi daripada kejayaan. Jadi keywords dia kejayaan. Kejayaan yang kita perolehi daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi apa kejayaan dia? Jadi matematik pertama menggalikan kuasa Raja-Raja Melayu. Memanglah ayat saya di sini kalau kita tengok dia kata mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Tapi tiba-tiba ketika kita dapat idea, you kata cikgu, saya nak ubah slide cikgu dengan idea saya kata saya nak buat mengembalikan kuasa Raja-Raja. Boleh. No problem, tak perlu ayat macam saya. Ayat saya ikut buku teks. Tapi awak tiba-tiba kata, cikgu, saya masih lagi bawa kuasa Raja Melayu, tapi saya bawa ayat nak mengembalikan kuasa je. Kedudukan saya lupa, saya bawa kuasa. Betul, cantik, jalan. Boleh dapat markah, jangan risau. Okay, Yang kedua pula, Majlis Raja-Raja Melayu akan ditubuhkan. Betul lah, Majlis Raja Melayu akan ditubuhkan. Raja je, fikir raja je. Dua-dua raja. Cerita raja je dulu. Jangan cerita Melayu dulu, cerita raja je. Jadi automatik mereka yang tak belajar, ingat raja je. Jadi kedudukan Raja-Raja Melayu dikembalikan, kuasa mereka dikembalikan, Majlis Raja-Raja Melayu akan diwujudkan. Tengok, tak adakah Majlis Raja-Raja Melayu dahulu kala? Mungkin korang ada nak tanya soalan macam ni. Memang ada, tapi orang British waktu Melayu Union, mereka nak musnahkan konsep Raja-Raja. Ini bab 5. Syahir tiba-tiba kau tanya, inilah bab 5. Okey, tadi saya dah tunjuk dah 3/4 bab 5. Ingatlah. Jadi kita kembali semula pada soalan iaitu yang dua ini cerita pasal raja. Mungkin awak tengok nombor 2 ni, Majlis Raja-Raja dikembalikan. Apa ni cikgu? Majlis Raja-Raja Melayu dikembalikan. Kenapa cikgu? Kerana waktu Melayu Union, mereka musnahkan Majlis Raja-Raja dan mereka menggantikan. Tengok, mereka digantikan. Benda ni akan digantikan oleh siapa? Digantikan dengan Majlis Sultan-Sultan. Sebab tu awak kena ingat tau, pada waktu Melayu Union, mereka bawa Majlis Sultan-Sultan. Boleh faham tak? Itu waktu Melayu Union. Saya kalau letak Melayu Union warna merah, diikut warna merah. Kalau saya letak warna merah, itu ada kaitan dengan Melayu Union. Boleh follow Sebab tu awak tengok waktu Melayu Union mereka bawa Majlis Sultan-Sultan. Mereka tak hormat raja. Mereka kata Sultan-Sultan. Sultan-Sultan ni maksudnya orang biasa je lah.
Okey, British kata, sultan-sultan orang biasa. Jadi orang Melayu marah. Apa sultan-sultan orang biasa? Kau siapa kau British? Bawa sultan orang biasa. Cannot lah. Sebab tu mereka nak kembalikan majlis Raja-Raja Melayu. Okey, apa ni? Majlis Raja-Raja Melayu ni telah mula diwujudkan sewaktu Durbar tahun 1897. Kalau korang belajar, korang dah tahu dah. Kalau tak belajar, tak apa. Saya bagi idea saja. Boleh faham? Jadi tengok dua formula raja. Okay, formula ketiga, raja juga. Masih lagi raja. Tengok Jadi raja juga, awak tengok sini, raja perlu dirujuk terhadap perkara-perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Ini idea mereka. Sekabur pula apa yang kabur. Okey, cuba tengok. Ini raja. Raja bahasa Inggeris, dia dirujuk. Nampak clear? Nampak clear tak? Raja dirujuk. Okey, terhadap perkara-perkara. Nampak tak bahasa Inggeris? Boleh nampak? Tak boleh nampak? Okey, saya rasa boleh nampak Ya, nampak. Mungkin kabur phone kau. Kau cuci phone kau. Okey, bagi nampak clear. Okey, yang ni lain semua nampak. Macam mana kau kabur tiba-tiba? Aku pun terkejut dah. Okey, jadi automatik raja ni perlu dirujuk tau. Perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa yang melibatkan kerajaan persekutuan. Apa tu kerajaan persekutuan? Iaitu negara. Ingat kalau negara itu ialah kerajaan persekutuan. Sebab tu automatik mereka membawa idea kerajaan persekutuan. Sebab dia nak bawa dasar negara. Kerajaan persekutuan ialah negara. Okey, boleh clear? Kalau tahu pun ayat dia kerajaan persekutuan. Kalau lupa kerajaan persekutuan, orang pakai negara. Masih betul. No problem. Sebab tu raja memang menjaga bidang kuasa negara. Sebab ketua negara ialah raja. Hai. Okey, sampai yang baru masuk, bagus. Sudah. Thank you very much. Okey, kita pergi pada berjaga dah. 4 konsep. Okey, minta maaf. 3 konsep raja mula diperkenalkan. 1, kembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. 2, Majlis Raja-Raja Melayu dikembalikan balik atau diwujudkan. Okey, dan nombor 3, raja dirujuk untuk menjaga perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Mana-mana ayat boleh, hanya korang kena bawa ayat kerajaan persekutuan. Kalau lupa kerajaan persekutuan, mesti ada bidang kuasa negara. Kalau ada bidang kuasa negara, dia bagi markah. Kalau raja dirujuk, katakan korang buat exam, raja tulis jawapan, raja dirujuk menjaga negara, sorry, cannot. Okey, memang raja memang dirujuk menjaga negara, tapi raja bukan menjaga negara. You kena faham. Itu raja menjaga negeri-negeri Melayu masing-masing. Okey Yang menjaga negara ialah yang di-Pertuan Agong. Sebab tu kadang-kadang lembaga atau peperiksaan SPM nanti kita potong markah. Okey, sebab cara korang jawab tu nanti. Raja menjaga negara, cannot. Raja dirujuk untuk menjaga bidang kuasa. Tengok, bidang kuasa tu kan penting. Bidang kuasa ni sangat penting. Boleh faham tak? Bidang kuasa ni. Bidang kuasa kerajaan persekutuan. Sebab apa tahu? Dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan, ada banyak perkara-perkara yang penting yang membawa senarai persekutuan. Yes, pentadbiran boleh. Okey, pentadbiran Aisyah boleh. Pentadbiran tu nak letak di mana? Iaitu nak letak dekat ujung. Tak boleh Aisyah, minta maaf banyak. Tak boleh letak dekat belakang tu, iaitu kuasa pentadbiran. Cannot. Bidang kuasa pentadbiran pun tak boleh. Minta maaf banyak Aisyah. Bidang kuasa kerajaan persekutuan atau bidang kuasa negara. Pentadbiran tak boleh. Kerana benda tu bermaksud lain. Lembaga Periksan Malaysia potong markah. Cikgu sekolah kau mungkin bagi markah. Lembaga memang berbeza. Dia tidak akan bagi markah. Dia nak ayat original dia. Ayat original tau. Ayat original yang ada dalam perlembagaan. Sebab tu student, whatever is it, ayat boleh diringkaskan, tapi ayat-ayat penting fakta tak boleh dibuang. Kalau kau buang, kita buang markah. Kita hilang markah. Jadi itulah dia 3 aspek raja tamat. Sekarang kita nak pergi cerita Melayu pula. Okey, di mana menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Nampak tak? Kedudukan istimewa orang Melayu dijaga dengan baik. Kalau salah tulis huruf besar, tak apa. Huruf besar ke, huruf kecil ke, tidak mengapa. Tidak ada pemotongan markah. Kalau sekolah potong markah, kau boleh bagi tahu cikgu. Cikgu, sorry cikgu, lembaga pun tak potong markah. Kenapa cikgu potong markah? Ini saya silap cikgu. Tak apa. Okey, kalau Persekutuan Tanah Melayu, kalau P tu kau buat kecil katakan, Tanah Melayu kau buat T besar, N besar katakan, masih diterima. Ada budak buat, kami bagi markah. Kami tak pernah potong markah. Okey, boleh faham Ini pengalaman kami lah yang menyemak kertas, kami bagi markah. Okey, boleh faham Kalau huruf itu dalam bahasa Inggeris, satu ayat bahasa Inggeris awak tulis sana, iaitu Malay Union, you write there in English, there will be a Malay Union. Tak boleh, kita potong markah sebab ayat tu 3 ayat. There will be Malayan Union. Can you say not 5 words will be given there? Kalau 5 words will be given, we tidak marks. Tak boleh. Malayan Union tu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Malaysia, maksudnya Kesatuan Tanah Melayu. Tapi ramai budak takkan tulis Kesatuan Tanah Melayu. Dia takkan tulis. Dia akan tulis sana Malayan Union saja. Dalam bahasa Inggeris je. Kita tetap bagi markah.
Boleh ya, boleh? Siapa nak tanya macam tu boleh. Okey, jangan kurang terus tanya fakta berapa, fakta 4, fakta 5 student. Fakta memang banyak, tapi kadang-kadang kita tak ada masa nak hafal fakta. Fakta tu kau ambil 4, huraikanlah 4. Bila huraikan 4, 4 dengan 4, automatik markah. Kabur pula kamera. Kenapa kabur kamera? Okey, kamera telah dibasuh. Okey, masuk mesin tau. Telah dibasuh. Kenapa? Kenapa ada masalah kamera? Okey tak sekarang? Okey tak? Kamera okey tak? Sejak hari tu kabur. Saya kabur juga. My God. Ya ke? Kabur ya. Okey, kabur. Aduh. Yalah, saya kena pindah lah. Saya kena pindah ke center balik. Okey, boleh? Dengar? Boleh ya? Boys and girls. Okey tak? Kabur sikit sir. Kabur sikit. Hai. Okey. Mungkin lain kot. Okey ya. Jadi benda ni mungkin melibatkan lain. Okey, jadi saya tidak tahulah. Kat sini saya nampak macam saya cantik sikit lah. Saya tengok okey je. Okey, okey kan? Okey lah tu. Ada tinggal okey. Mungkin lain tu, lain korang. Duduk dekat-dekat dengan wifi tu. Duduk dekat dengan wifi ataupun letak dia punya menara tu dekat-dekat dengan menara. Okey. Saya bagi fakta. Okey, saya bagi fakta apa ni? Saya kalau bagi fakta, fakta korang ni jangan terjela-jela. Okey, tolong ingat tau. Fakta jangan terjela-jela. Fakta bagi 4 sudahlah tu. 4 fakta, 4 uraian dah 8 markah dah. Awak kena pandai uraikan tau. Ramai budak memang suka bagi fakta. Uraian tak ada. Macam mana kita nak bagi markah? Sebab tu awak tengok saya bagi fakta. Saya bagi fakta sekarang kan, betul tak? Tapi bila saya bagi fakta, soalan ni lah, soalan kena lebih, cikgu saya cakap kena lebih daripada 2. Memang 2. Sebab tu saya kata 4. 4 fakta, 4 uraian, baru 8 markah. 4 fakta mesti diikuti dengan uraian, baru 8 markah. Jadi cikgu kau cakap tu betul lah, mesti lebih daripada 2. Saya tak cakap salah pun. Saya kata 4 fakta, 4 uraian. Kau dengar betul-betul. 4 fakta, 4 uraian. Kenapa cikgu saya tak tanda saya bagi contoh sikit? Itu saya tidak tahu, nanti tanya cikgu. Okey, tak apalah, jangan kutuk cikgu tu. Okey ya. Kalau 10 markah, awak ambil 4 fakta, 4 uraian, dah 8 dah. Dah 8 markah, lepas tu tambah lagi contoh, dah 10. Dah, senang. Itu je. Tak perlulah korang bagi 5 fakta, 5 contoh. Sebenarnya, okey, tidak ada idea uraian. Kalau tak ada idea untuk uraian, kau kena buat. Ini tajuk apa, Farhan? Ini tajuk form 4 bab 5, Farhan. Come on lah, Farhan ni. Aku dah pergi jauh, kau baru tanya apa tajuk ni. My God, kau tak baca ke apa ni? Okey, tolong baca. Tolong baca, fahami baik-baik. Okey, kalau 10 markah, 10 fakta boleh? Tak boleh. Umairah, 10 fakta, 10 markah, separuh markah hilang. Tak boleh Umairah, dia kena ada contoh. Contohnya, tengok sini. Mungkin tak faham. Tengok, saya letak fakta, tetapi saya bagi contoh. Jawatan kasut hubungan antara kaum. Ini contoh. Faham tak? Ini contoh dia. Tengok, nampak? Ini contoh dia, tapi dalam fakta. Dia dalam bentuk fakta F5, tapi saya bagi contoh. Okey, iaitu membuka jalan. Membuka jalan kepada. Itu ialah dia punya ayat. Membuka jalan, memberi jalan. Betul tak? Tujuan eratkan perpaduan antara kaum. Ya, betul. Tujuan tu macam itulah. Tapi saya sekarang nak kembali. Jangan bagi soalan lagi dah. Dah, sudah. Kita pergi kepada soalan ni. Okey ya? Okey, dah. Okey. Jadi seterusnya kita pergi membuka jalan ni merupakan fakta. Tetapi kalau kita pergi jawatan kasut hubungan antara kaum, ialah contoh. Dia bagi contoh. Jadi awak tengok ada fakta, ada contoh. Kadang-kadang 2 markah. Lembaga takkan bagi 1 markah, dia bagi 2 markah. Korang kena faham tau. Walaupun ayat saya dalam satu ayat macam ni, saya berikan contoh. Jawatan kasut hubungan antara kaum. Ini contoh. Ini bukan fakta. Tapi saya letak dalam bentuk fakta sebab dia menceritakan membuka jalan ke arah tersebut. Dekat sikit, tak kabur. Yes, dekat sikit kat sini. Okey, boleh? Clear? Dapat? Sekarang boleh faham? Okey. Ya, boleh? Dapat dah? Ya, cikgu. Saya take line dah. Cikgu saya tip lain pula. Apa lain pula tip dia? Tak apalah. Whatever cikgu kau tip, tapi cerita tip saya dulu. Okey, bagi kita faham sikit. Okey, tak apa. So, dekatkan sikit boleh. Okey, memang dekat pun ni lah. Kalau dekat lagi aku macam ni nanti. Okey, kalau dekat lagi saya dah macam ni dah. Awak tengok muka saya pula. Awak takkan tengok ni. Okey, jadi itulah dia. Kita pergi pada berjaya memupuk persefahaman. Kita pergi berjaya memupuk persefahaman. Betul tak? Kalau persefahaman, memang perpaduan. Okey, antara pemimpin pelbagai kaum. Tengok saudara, kalau persefahaman, ini ialah antara contoh, ialah fakta. Satu, katakan contoh, yang ini ialah uraian dia. Uraian satu. Nampak? Dia dua benda bergerak berserentak. Kalau buat karangan, kita akan dua benda ni akan bergerak serentak. PPIKU boleh guna ke? PPIKU tu sistem yang diperkenalkan oleh sesiapa pun boleh digunakan janji kau faham. Okey, whatever dasar kau nak bawa boleh, tapi kau kena faham. Tapi kalau kau cerita dasar tu, tapi kalau tak faham, elok tak payah. Sebab saya nak korang fahami fakta tu dulu. Fakta very important.
Tapi fakta tu wajib ada, bukan 10 fakta 10 markah. Tolong dengan cakap saya. Kadang-kadang budak confuse sebab cikgu kadang-kadang cerita macam tu. Maka 10 fakta, 5 fakta, 5 huraian. Cukup lah. You kena ingat tau. Bila buat karangan nanti ya, bila buat karangan, tengok sini ya. Bila kita buat karangan, tengok sini. Okey, saya bagi contoh. Bila kita buat karangan, okey, you kena pastikan pertama sekali karangan anda, tahu betul tak? Karangan anda ni mesti ada fakta, betul tak? Fakta ini mesti diikuti dengan uraian, betul? Uraian ini mesti diikuti dengan contoh. Ini ialah karangan yang betul-betul kita boleh dapat markah. Usul. Okey ya. Jadi automatik fakta ini apa maksud? Dia adalah isi penting. You kena faham. Isi penting ini akan dibantu dengan isi sokongan. Isi sokongan. Dia isi juga tapi sokongan. Boleh faham? Dan ini akan melibatkan contoh, iaitu melibatkan tempat. Okey, tempat kalau nak bagi tempat, atau tokoh kalau kau nak bagi tokoh, atau kadang-kadang kau bagi tarikh. Jadi automatik kau tengoklah kalau ada budak bagi tokoh atau tempat atau tarikh, salah satu kita bagi markah. Boleh? Nampak? Boys and girls. Okey, fakta dengan orang yang boleh dalam satu sentence. Boleh. Sebab itulah saya cerita pada kau. Iaitu fakta dengan uraian bersambung sekali. Boleh faham tak? Dia boleh sambung sekali. Maksudnya kalau kita tengok fakta, kita ambil contoh tau. Kita ambil contoh. Contoh peristiwa pun boleh kan? Boleh. Tengok. Contoh saya bagi. Contoh kau jangan tanya soalan. Saya bagi contoh sekarang. Kau tengok contoh dia. Iaitu kita bawa kepada contoh penubuhan. Tengok sini ya. Kita bawa contoh bab 5 yang saya sedang terangkan kepada anda, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Saya bagi contoh penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ini kadang-kadang akan diberi fakta sebab dia fakta utama. Uraian dia, isi sokongan untuk apa? Jadi automatik budak ni menulis. Untuk apa pula? Budak ni menulis, dia kata penubuhan ini untuk memupuk. Tengok. Dia kata untuk memupuk ya. Tengok sini. Untuk memupuk perpaduan. Budak tu tulis macam ni ya. Untuk memupuk perpaduan pelbagai kaum. Apa ni? Sabar ya. Sekejap ya. Untuk memupuk perpaduan. Okey, tengok ni. Untuk memupuk perpaduan. Jangan tanya soalan. Tengok baik-baik. Perpaduan antara pemimpin. Betul tak? Dia kata antara pemimpin dan juga rakyat. Antara pemimpin dan rakyat pelbagai kaum. Betul tak? Budak tu jawab macam ni tau. Sekarang bayangkan awak jawab macam ni lah. Okey, bila you jawab macam ni, maka automatik kita akan bagi 2 markah. Sebabnya, tengok sini baik-baik. Iaitu antara pemimpin dengan kaum, ini akan dikategorikan ialah contoh. Manakala memupuk perpaduan ni adalah diberikan uraian. Maka 1, 2, 3, 4. Maka altogether mungkin akan dapat 4 markah sebab ada pemimpin dan rakyat. Okey, kadang-kadang lembaga tak bagi 2 markah. Dia akan bagi kau 1 markah aja. Sebab tu automatik tengok di sini automatik 1 markah diberikan. Ya ini 1 markah diberikan. Ya ini plus 1 markah diberikan. Katakan kita ambil 3 tau. Kita ambil contoh 3, maka altogether kita akan dapat 3 markah. Ini yang kau kena latih. Macam ni lah latihan kau. Bukan baca buku ulang kaji 24 jam. Tak boleh. Okey, alternatif tu apa? Alternatif tu apa? Kalau ada penandai alternatif. Alternatif ini jika melibatkan soalan rumusan. Kalau diminta kau buat rumusan, bagus ke tidak dan sebagainya, maka itulah dia. JHA ke tulis CLC pun boleh, no problem. Saya hanya buat shortcut je, tapi jangan buat macam ni kat exam. Okey, buat panjang tau. Jawatan kuasa hubungan antara kaum atau community liaison committee. Buat bracket, buat CLC. Baru lepas itu you boleh buat shortcut selama-lamanya. First, you kena buat long cut. Kalau rumusan, yes. Okey, kalau rumusan, okey, awak kena bagi cadangan anda. Minta pandangan awak, betul tak? Memang saya laju bercakap sebab korang tanya persoalan laju. Okey, kalau korang tanya satu demi satu, cantiklah. Ini korang tanya soalan laju, maka saya pun lajulah. Okey, saya ikut style korang. Korang remaja laju, saya tua pun laju jugalah. Okey, sebab tu kita betul-betul kena laju, bersama-sama laju. Baru kita mencapai kejayaan. Kalau kita slow saja tak boleh. Nanti kau tertidur. Okey, tak apalah, nanti boleh tengok recording. Tengok kalau saya laju tengok recording Okey, confuse huraian kita ada contoh. Ya, kalau huraian kau kalau nak bagi contoh pun diteruskan. Boleh. Dia tak semestinya semua soalan ada huraian. Ada soalan kena bagi contoh. Tengok kat mana ini, tengok dekat MC Plus You kena join MC Plus. Baru boleh tengok recording dia. Okey. Jadi itulah dia. Perlu ingatlah, boys and girls. Ini saya bagi contoh macam mana bergerak. Tu nampak kenapa tak nampak pula tanah ni, seorang tak nampak ni. Okey, kenapa aku check betul-betul? Check betul-betul kamera you. Okey? Tengok betul-betul. Jadi ini contoh pergerakan dia, macam mana kita nak dapatkan markah dan bagaimana markah itu diberikan. Okey, boleh. Ada lagi beberapa contoh. Kebat nilai itu macam mana? Nilai kebat konsep dia berbeza. Itu kan cara kita memberikan pengajaran.
Kalau kebat nilai, kita memberikan pengajaran. Apa kita belajar di tajuk tersebut? Macam ni lah. Apa kita belajar? Memupuk perpaduan di kalangan masyarakat sangat penting untuk membina negara. Tengok. Itu kebat lah. Kalau soalan nilai, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum akan membina satu dasar pentadbiran yang baru antara pemimpin dan juga kaum pemimpin dan rakyat pelbagai kaum. Jadi kerjasama pemimpin dan juga rakyat membawa kepada kejayaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Katakan kejayaan Persekutuan Tanah Melayu. Kejayaan Persekutuan Tanah Melayu itu nilai. Jadi siapa saya nilai tadi, kebat, nilai lah. Itu nilai positif, tapi nilai negatif. Dekatkan sikit, sir. Okey, dekatkan sikit. Oh, dekatkan sikit. Oh, saya tak boleh dekatkan sikit lah. Okey, tak boleh dekatkan sikit. Boleh nampak sekarang? Okey. Boleh nampak tulisan guys? Okey, saya rasa boleh nampak kan? Betul tak? Okey, tulisan saya mungkin macam ni kan. Saya mungkin akan jadi doktor. Jadi tulisan jadi doktor dah sang. Okey? Kini sir. Kini sir apa ni? Kini apa pula ni tiba-tiba kini sir? Okey, dah seterusnya. Soal ceritanya bagaimana kita nak memahamkan cerita ni lah, betul tak? Okey, jadi kita kembali pada cerita kita, iaitu itulah dia memupuk persefahaman pemimpin dengan rakyat. Okey Okey, diikuti dengan seterusnya pula kita kembali pada cerita kita, iaitu kita nak pergi membuka ruang tengok kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu pun dapat keistimewaan, iaitu kewarganegaraan. Okey, boleh. Itu fakta dia, kewarganegaraan. Tapi ada budak dia pandai. Dia kata, cikgu, saya nak bagi contoh. Boleh tak cikgu? Saya beri contoh. Boleh, sir. Saya baru masuk. Tak apa. Okey, nanti kau masuk. Itu penting. Maka yang penting ialah awak tengok kepada orang bukan Melayu ni, iaitu kewarganegaraan. Jusoli. Salah. Tak boleh. Ini bukan Jusoli. Jusoli ini Malay Union. Ini bukan Jusoli. My God. Ini ialah satu dasar baru yang diperkenalkan. Jangan Jusoli, salah. Yes, pendaftaran, betul. Tapi you kena bawa 3 peringkat. Ada budak dia bagus, dia akan bawa 3 peringkat. Salah tak apa. Salah tak apa. Ini bukan Jusoli. Okey? Ini bukan Jusoli pun. Ini ialah melibatkan orang bukan Melayu, dia akan diberikan konsep permohonan. Cara dia ialah permohonan. Dia akan memohon. Okey, permohonan. Ataupun pendaftaran. Tapi kalau kau bawa pendaftaran, maksud dan lain dah. Sebab dalam kewarganegaraan kita ada permohonan. Undang-undang, ya, kuat kuasa undang-undang untuk orang-orang Melayu je. Untuk orang Melayu saja kita akan bawa kuat kuasa undang-undang. Untuk orang bukan Melayu kita akan bawa permohonan. Cuba tengok soalan. Kamu tengok jawapan saya. Kewarganegaraan, okey, orang bukan Melayu. Dia mesti untuk orang bukan Melayu. Okey? Itu China dan India dahulu kala. Okey ya, boleh? Okey, jangan tanya soalan, tengok baik. Kedua ialah kita akan bawa naturalisasi. Naturalisasi. Jadi ini dua-dua ini akan dianggap sebagai contoh. Ini akan dianggap sebagai contoh. Boleh faham? Dua-dua ini akan dianggap sebagai contoh. Nampak tak? Permohonan dan naturalisasi akan dianggap sebagai contoh. Maka kita dapat 2 markah. Naturalisasi pun boleh sebab naturalisasi ialah orang bukan Melayu berkahwin dengan Melayu. Nampak? Tapi kalau you kata kuat kuasa undang-undang, lembaga tak bagi markah. Naturalisasi ini maksudnya ialah orang bukan Melayu berkahwin dengan orang Melayu. Orang bukan Melayu kahwin dengan orang Melayu. Orang Melayu ni bila berkahwin dengan orang bukan Melayu, mereka diberikan satu proses naturalisasi. Faham tak? Kalau permohonan, dia Cina je, India je, bangsa lain je. Tak melibatkan Melayu. Naturalisasi, bukan Melayu, join Melayu. Kalau Melayu nak kahwin bangsa bukan Melayu, inilah dia dasar kewarganegaraan dia, kita panggil dia naturalisasi. Boleh clear? Kalau kuat kuasa undang-undang, itu untuk Melayu saja. Okey, boleh. Clear. Jadi ada 3 sistem diperkenalkan. Sebab tu saya letak 2 sistem di sini. Boleh ya? Clear? Okey dah, tamat. Susnya. Kita nak pergi pada orang Melayu pula. Cerita orang bukan Melayu dah habis. Sekarang cerita orang Melayu pula. Orang Melayu, kalau Melayu nak kahwin dengan Afrika pun boleh. Suka tinggal. Kau nak kahwin Afrika ke? Kau nak kahwin dengan alien ke? Boleh. I don't care. Yang penting ialah alien itu akan dapat naturalisasi. Itu special untuk Melayu je. Bukan Cina India. Cina India, permohonan. Yang marah saya, ini ialah dasar undang-undang. Sampai hari ini 2023 ke 2022 ke sama saja. Dasar dia sama saja. Dia tak ubah pun. Hanya ciri-ciri je saja dia ubah. Ciri-ciri untuk menilai IC itu dia ubah. Okey dah tamat Okey, orang Melayu Girls, Melayu pula akan diiktiraf sebagai penduduk asal. Melayu diiktiraf dalam perlembagaan. Okey, perlembagaan mereka memang tidak boleh diubah. Dia memang dah statik dah. Hanya kita boleh tokok tambah dengan idea baru mengikut peredaran zaman. Mengikut peredaran zaman. Okey, boleh faham? Kita akan tokok tambah mengikut peredaran zaman. Itu je. Kita tak boleh ubah perlembagaan. Tak boleh. Okey, tapi peredaran zaman bila berubah,
Dunia kita berubah, zaman kita berubah, konsep Melayu tu berubah, Cina India pun berubah, konsep Sabah Sarawak pun berubah, maka automatik orang Melayu ke whatever, mereka boleh letak satu ciri-ciri perlembagaan yang baru. Itu awak akan belajar tingkatan 5 bab 3. Macam mana kita buat perlembagaan. Masa tu yang orang tanya. Sekarang ini form 4. Form 4, you tanya pun tak apalah, saya terangkan. Okey, boleh ya? Clear? Okey, dan seterusnya merintis kepada kemerdekaan negara. Orang yang tanya saya tadi Bumiputera, tak boleh. Melayu tak dapat Bumiputera di sini. Kau jangan salah tulis. Ada budak tanya saya tadi, cikgu, Melayu dianggap Bumiputera. Salah. Melayu tahun 1948, dia tak dapat Bumiputera. Melayu tahun 1963, dia dapat Bumiputera. Orang asli tidak dianggap Bumiputera. Orang asli bukan Bumiputera. You kena faham tu. Okey, orang asli itu ialah orang-orang Melayu. Merintis itu macam mana? Merintis itu ialah konsep mereka berpindah ke satu tempat yang lain. Itu merintis. Dia ikut apa maksud dia. Bumiputera tu apa? Bumiputera melasutkan konsep Melayu. Bumiputera, tanah Melayu milik mereka. Itu konsep dia. Tapi Bumiputera tak dibawa di sini. Saya tak cerita pasal Bumiputera. Oh, jangan salah tulis. Dia potong markah ni. Sebab Bumiputera akan diperkenalkan tahun 1963 dalam Perjanjian Malaysia. Ini Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita salah tulis, dia potong markah. Kau salah dengar, kau betulkan cikgu tu. Tak boleh. Kalau cikgu cakap Bumiputera, salah. Cannot. Sebab Bumiputera tak masuk di sini. Orang Melayu diiktiraf penduduk asal. Itu je. Hanya orang Melayu saja kan Bumiputera. Ya, orang Melayu saja Bumiputera. Orang asli pun Bumiputera. Orang Sabah Sarawak, Bumiputera. Sabah Sarawak, bila dia join kita, dia akan diberikan taraf Bumiputera. Tapi ini bukan taraf Bumiputera. Ini Melayu diiktiraf. Penduduk asal tanah Melayu. Kita diiktiraf. Melayu diiktiraf. Di penduduk asal. Saya tak cerita Bumiputera di sini. Bumiputera akan wujud 1963. Okey, dah seterusnya merintis merintis ini ke arah jalan, ke arah kemerdekaan. Itu maksudnya merintis. Kerana Persekutuan Tanah Melayu 1948 akan merintis jalan ke arah merdeka. Kalau korang tak faham, sebab korang tanya saya tadi kan, merintis tu apa kan, betul tak? Tanya je Pak Sangga. Saya akan terang, berpindah untuk manusia. Tapi merintis itu ke arah pergerakan. Dia pindah daripada satu tahap ke satu tahap. Contohnya lah. Dalam sejarah, okey, kita pergi pada sejarah atau Pak Sangga, tengok ni ya. Okey, saya buat warna hitam lah, bagi senang sikit. Okey, apa orang cakap, merintis, menuju. Ya, betul, ayat tu bagus. Okey, very good. Ayat tu iaitu pertama, awak tengok, bila kita bawa ayat merintis ke arah kemerdekaan, betul tak? Iaitu ke arah merdeka, yes or no? Iaitu pertama, apa kita buat ialah kita telah memperkenalkan apa tadi? Persekutuan Tanah Melayu, betul tak? Benda ini telah mula diperkenalkan, di mana Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan pada tarikh dia bila, iaitu pada tarikh 1 Februari 1948. Tengok kawan tengok dulu 1948. Very good. Nampak tak? Okey, tengok saya tak boleh besarkan benda ni tau. Sorry tak boleh besarkan benda ni. Okey, you kena tengok betul-betul. Okey, Persekutuan Tanah Melayu lepas dia saja bergerak, baru mereka akan wujudkan satu bentuk yang bernama Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Okey, jadi saya pakai shortcut tau, antara kaum. Okey, ANTRA itu shortcut dia. Maksudnya antara tu you boleh bina ayat. Saya bagi contoh saja. Maka automatik ini diperkenalkan pada tahun 1949. Ingatlah, dia diperkenalkan 49. Sehinggalah dia bergerak tahun 1951, pergerakan dia. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Lepas Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, mereka akan mencipta satu bentuk yang bernama sistem ahli. Mula diperkenalkan, benda ini diperkenalkan tahun 1951 sehingga tahun 1955. Dia bergerak. Dia memang bergerak, dia tak stop. 51 dia start sampai 55 sebelum kita merdeka. Tengok ini corak dia. Ini merintis. Banyak lagi cerita. Tapi aku cerita pada kau. Sebab korang belum belajar lagi kan. Tolonglah belajar. Siapa buat SPM tahun ni, belajarlah, jangan main. Siapa sedang buat SPM tahun depan nanti, bulan Februari, bahaya bab ni. Siap sedia. Baca sikit. Okay, siapa yang tak ada SPM, katakan korang ni tahun 2024, okay, tak nampak kabur pula. Iman dari tadi kabur je macam mana ni? Dah tengok, okay. Jadi seterusnya saya tukarlah warna lain pula. Okay, saya tukar warna biru pula. Tengok warna biru, mungkin nampak. Serta ahli Lepas serta ahli pula, mereka akan membawa satu dasar baru. Mungkin warna biru nampak kot. Zoom sikit sir. Okey, zoom sikit. Memang tak boleh zoom di sini. Okey, saya tak boleh besarkan di sini. Cannot. Okey, saya tak boleh besarkan benda ni pun. Itu masalahnya sekarang. Teknologi tak pandai ni. Tak besarkan ni. Saya bagi contoh je lah macam ni. Boleh Sorry Nanti saya terangkan. Okey, dan sister ahli ni, lepas sister ahli, mereka memperkenalkan satu dasar yang bernama pilihan raya. Boleh nampak tak warna biru? Boleh nampak tak? Kalau saya letak warna biru, boleh nampak tak? Okey tak?
Ya, nampak. Okey, pilihan raya ni diperkenalkan tahun 1951 sehingga tahun 1955 juga. Pilihan raya pun berkesan, tengok. Pen tebal saya. Okey, nak buat pen tebal pula. Okey, pen tebal. Ini yang paling tebal ni. Ini paling tebal saya pilih ni. Okey, dah susnya. Tengok. Pilihan raya. Mungkin ni nampak. Ni nampak. Okey, besarkan tulisan sikit saya. Nampak kabur. Aduh, saya rasa kena jumpa korang direct. Baru best. Okey, jumpa dengan sistem memang boring gila lah. Okey, saya sendiri boring. Okey, sebab apa tahu tak? Kabur lah, ni lah, berhentilah, loan. Stres gila. Okey. Okey, dah seterusnya kita nak pergi lepas pilihan raya pula. Okey, boys and girls. Okey, lepas pilihan raya kita nak bergerak lagi satu, iaitu lepas pilihan raya je mereka akan bawa satu yang bawa rombongan merdeka ke London. Mereka akan bawa satu cerita yang membawa rombongan kemerdekaan ke London. Nampak tak? Nampak tak? Okey, kalau tebal nampak tak? Ke London. Betul tak? Dia akan bergerak rombongan kemerdekaan ke London bermula tahun 1956. Okey, boleh nampak sekarang boleh nampak. Okey, dah lepas rombongan merdeka ke London pula, apa yang berlaku dalam sejarah? Mereka akan mencipta satu bentuk yang bernama Suruhanjaya Raid. Nampak? Suruhanjaya Raid. Ini dia. Suruhanjaya Raid telah diperkenalkan tahun 1956 juga. Bulan je lain. Ini bulan Februari. Okey, ini bulan Mac. You kena ingat, bulan je lain. Okey, Suruhanjaya Raid bulan Mac. Bulan rombongan merdeka ke London di Januari sampai ke Februari. Pergerakan dia 15 Januari hingga 5 Februari. Boleh faham? Clear? Tak boleh zoom lagi dah. Kau tengok ni saja dulu. Okey ya. Okey, nanti saya upload je. Saya akan upload nota nanti ya. Jangan risaulah, nanti dia upload. Okey, di lepas Suruhanjaya Raid ini pula, apa berlaku dalam sejarah? Mereka akan bawa iaitu perlembagaan. Mereka akan mula merangka. Tengok. Suruhanjaya ini akan mula merangka perlembagaan. Boys and girls. Iaitu mereka akan merangka satu perlembagaan yang diberi nama Perlembagaan Merdeka. Kau nampak tak? Jadi Perlembagaan Merdeka dirangka tahun 1957. 57 sebelum kita merdeka, bulan Februari 57 dah start dah. Perlembagaan Merdeka dah start dah. Okey, kita belum lagi merdeka tau. Merdeka telah ditetapkan Ogos. Februari dah start dah. Perlembagaan Merdeka bukan dah start. Maksudnya sudah bersiap sedia untuk dilaksanakan. Boleh faham tak? Lepas dah merangka Perlembagaan Merdeka, apa berlaku dalam sejarah? Mereka akan melakukan satu bentuk yang bernama Pemasyuran Kemerdekaan. Pemasyuran Kemerdekaan akan dibuat di Stadium Merdeka. Betul tak? Jadi automatik ini akan berlaku pada 31 Ogos tahun 1957. Nampak tak sudah? Inilah dia merintis perlembagaan dan benda yang sama. Ya, seperlembagaan dan dasar sama. Kalau dasar, nama ayat untuk rang undang-undang, kita panggil dasar. Dasar itu satu bentuk undang-undang, bila dah diperkenalkan, diluluskan, kita panggil dasar kerajaan. Dah lulus, dasar kerajaan. Perlembagaan, dokumen. Kau kena faham. Dasar kita luluskan. Okey? Semua memanglah kena hafal semua, sebab benda ni merintis jalan ke arah merdeka. Kalau satu tu salah, maka automatik sejarah kau salah. Sebab tu 3 kata 4 bab yang kau ada, dia bersambung. Dia bersambung semua ni. Okey, sebab tu korang mungkin tak perasan. Bab ni bersambung macam kronologi. Ya, betul. Macam kronologi tapi ikut tahun yang sebenar. Faham? Okey, boleh ya? Clear? Dapat tak, boys and girls? Boleh ambil screenshot. Siapa boleh nampak screenshot, ambil screenshot bagi kau faham. Okey, daripada kau tak nampak, ambil screenshot, simpan, kau boleh besarkan sendiri. Kan senang. Okey, daripada saya besarkan, zoomkan, whatever, you orang ambil screenshot, simpan. Sebab selalu ni sudah belajar dengan saya sudah ambil screenshot. Dah tulis semua tu bagus, dia boleh nampak. Kenapa korang tak boleh nampak? Korang ni manjakan diri tau. Semua kena nampak. Hadapi cabaran. Okey, korang manja. Nak semua senang dalam kehidupan. Tak boleh. Kita kena mencapai, kita kena mencapai kesusahan dalam hidup. March, yes. Dia itu Suruhanjaya Raid pada bulan March. Okey, boleh ya? Nampak Ya, itulah dia. Kita kena pastikan semua nampak. Tu ada budak boleh nampak, dah tulis lagi. Korang ni kan, banyak songeng. Besarkanlah, zoomkanlah, apa. Okey, itulah proses dia. Okey ya. Maka automatik kalau nak faham, tolong fahami baik-baik. Kalau nak tahu macam mana pergerakan sejarah, tengok ni, saya dah tunjuk dah. Inilah maksudnya merintis jalan. Inilah maksudnya. Boleh ya? Boleh? Okay, boleh ya? Boleh ya? Boleh guys? Keluar, saya keluar sekejap lah. Okey, dah keluar. Saya kembali semula pada cerita kita, merintis ke arah kemerdekaan negara. Nampak tak, boys and girls? Okey, dan last one ialah kita mengekalkan kedaulatan negara. Kita kan akan mula mengekalkan kedaulatan negara. Kekalkan kedaulatan negara. Kedaulatan negara lah. Maksudnya kemerdekaan negara. Okey, ini akan melibatkan lebih kepada kemerdekaan. Yes, kita nak cerita, kita kena kekalkan kemerdekaan negara kita sampai ke hari inilah.
Janganlah kemerdekaan negara pada hari ini korang kata cikgu kita hapuskan. Kita tak nak kemerdekaan kita nak hapuskan. Tak boleh lah. Kena kekalkan kemerdekaan baru kau boleh belajar kat sekolah. Kalau tak ada merdeka, macam mana kau nak belajar kat sekolah? Kau nak keluar lepak-lepak dengan member pun tak boleh sebab kau dijajah. Nampak? Kita ada kebebasan kerana kita ada kemerdekaan. Kalau kita ada kemerdekaan, macam mana dapat kebebasan? Nampak? Clear? Sebab tu you kena ada kedaulatan atau kemerdekaan. Jadi automatik inilah dia antara contoh yang kita boleh letakkan untuk soalan kita, iaitu tingkatan 4 bab 5. Okey, boleh? Okey, merintis tu macam mana, sir? Dah, Miss Azira, aku dah cerita tadi dah. Merintis tu apa? Okey, kau tanya saya lagi. Aduh, kita kembali sekejap untuk seorang pelajar ditanya merintis tu apa. Ini dia. Azira, ini dia Azira. Kau ambil screenshot Azira. Tak apa Azira, kau baru masuk, saya tahu. Bila kau tanya, saya dah tahu dah. Ini dia. Ini dia Azira. Untuk special Azira. Azira Chun. Ini dia. Itu dia, merintis ke arah kemerdekaan. Boleh ya Azira? Boleh Azira? Okey. Okey, boleh ya? Boleh? Azira jangan marah pula. Saya tak marah Azira. Saya tunjuk je. Azira marah pula nanti. Okey, clear? Boleh, clear. Boleh ya? Dapat Azira? Ini special untuk Azira ni. Okey tak? Okey? Dapat tak? Ambil screenshot Azira. Nanti study. Clear. Mas Azira kata clear. Very good. Bagus. Okey, kita kembali semula bercerita kita buat karangan. Ini dia. Inilah dia karangan yang kita nak korang buat. Ambil screenshot. Jangan cakap tak boleh bercikap. Saya dah besarkan lagi dah. Kalau dah besarkan juga, pecah kepala. Study sejarah. Study sejarah pakai topik boleh juga. Tapi study sejarah kena pakai formula. Formula kena ada. Bergerak formula. Dah print notes tu. Download notes dah. Download je lah. Okay. Minta kepada MC Plus. Download semua formula. Formula dia, Boys and Girls, ingatlah pertama, kau kena faham sebab dan akibat. Sebab akibat. Ramai budak, dia confuse. Fakta tu apa cikgu? Student. Fakta tu lah sebab. Uraian tu lah akibat. Tapi ramai orang, dia belajar fakta uraian. Fakta uraian. Apa lah? Bila nak pandai? Sebab tu budak confuse. Cikgu pun sekolah ajar fakta uraian. Fakta uraian. Awak confuse. Fakta itulah sebab. Uraian itulah akibat. Senang. Okay, boleh. Ilham, boleh nampak sekarang? Fakta tu ialah sebab. Akibat ialah uraian. Jadi uraian akibat daripada sebab tu. Sebab penubuhan jawatankuasa hubungan antara kau. Sebab dia nak memupuk perpaduan. Betul tak? Itu akibat. Dia buat jawatankuasa untuk hubungan antara kau. Skema jawapan kat sebelah. Ya, betul. Skema jawapan memang saya disediakan sebelah. Anak SS, ambil. SS dulu. Okey, screenshot. Bagi korang faham. Tengok balik macam mana karangan dibuat. Supaya jangan korang salahkan saya dalam exam. Tolong saya dah cerita ni. Berapa markah ni? Banyak gila markah dia. Ini melampaui batas. Markah dia. Saya buat contoh karangan. Tengok sini. Antara manfaat. Cuba tengok warna hitam tu. Antara manfaat. Saya kecilkan sikit Sorry Dah print bagus. Alia, kau tengok macam mana saya bawa karangan tu. Kita belajar bersama-sama sekarang. Iaitu tengok sini baik-baik. Okey, kita nak contoh. Antara manfaat yang boleh diperolehi daripada kejayaan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah dari sini, Boys and Girls, sampai ke sini tiada markah. Ini saya pakai kepala ayat tulis balik. Pakailah macam ni. Kalau nak buat pendek pun boleh. Suka hati kau. Kita tak ada bagi markah. Kau buat canggih pun kita takkan bagi markah. Dengarlah cakap saya. Tidak ada markah diberikan. Sebab tu saya syorkan korang bagi sikit. Pendek pun boleh. Antara manfaat Persekutuan Tanah Melayu ialah pun boleh. Ayat tu simple. Okey, jalan. Faham Okey, now. Lepas ini warna merah. Kenapa warna merah? Itu fakta bergerak sekarang. Manfaat dia fakta bergerak, jadi mengembalikan. Cikgu, saya dah bawa ini Tengok sini, iaitu saya dah bawa konsep mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Nampak tak? Cantik. Markah. Yalah, boleh ke? Boleh. Antara manfaat pun boleh. Tak kisah. Siapa nak tengok, yang penting awak dah tahu apa ayat dia. Kepala ayat tu kau ambil. Saya start antara manfaat. Bukan betul markah pun. Wacana penting. Letak benanda wacana penting. Kau kena letak bro. Kau tak letak bahaya. Kena letak. Okay, now we go back. Jangan tanya soalan. Go back. Jangan tanya soalan. Semua fakta. Sir, dalam karangan tak semestinya semua fakta. Saya dah letakkan semua fakta kan. Kalau kau nak tambah, boleh tambah. Saya letak semua fakta. Sebab korang suka sangat letak fakta semua. Saya ikut korang. Saya letak semua fakta. Okey, iaitu dan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Nampak? Okey, faham tak?
Okey, jadi engkau mungkin tak faham apa yang saya ajar tadi. Maksudnya pertama, kalau saya kata Majlis Raja-Raja Melayu, tengok ni, korang tak faham ni, oh my god, korang ni kan. Iaitu Majlis Raja-Raja Melayu, ini adalah fakta. Okey, perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Bidang kuasa ini adalah uraian. Dan Kerajaan Persekutuan ini adalah contoh. Kau faham tak? Satu ayat bukan semua fakta. Fakta yang saya tunjuk pada kau, saya uraikan sekali, saya joinkan sekali. Jadi kau tengok. 3 markah diberikan untuk satu line. Faham tak ni? Tengok betul-betul. Korang jangan cakap cikgu semua fakta. Memanglah tadi kau baca memang betul semua fakta. Tapi saya dah letakkan uraian semua dalam tu. Sekali haru. Cantik Okey, lagi-lagi. Jangan tanya soalan. Lagi-lagi kita tengok. Iaitu kita nak bergerak lagi, iaitu menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dah. Keistimewaan orang Melayu, fakta yang seterusnya. Betul tak? Iaitu fakta, katakan ini fakta kedua bergerak. Jamal Kadah. Dan juga kita nak bergerak keistimewaan kaum lain juga dijaga. Dan keistimewaan kaum lain. Dah, sudah. Saya bagi markah. Okey, inilah fakta yang ketiga sekarang. Dapat markah dah. Masih lagi fakta. Cikgu, uraian boleh tak? Boleh. Kalau kau bagus, kau ambil contoh. Kedudukan istimewa orang Melayu seperti. Tambahlah. You boleh tambah di sini. Tambahlah seperti. Seperti apa? Seperti bahasa Melayu, cikgu. Letaklah. Ini contoh. Dapat markah. Contoh. Bukan uraian. Contoh. Lebih 8 markah. Betul. Dia lebih 8 markah. Sebab tu saya nak tunjuk soalan yang panjang. Jawapan yang panjang. Dan saya boleh tunjuk lagi. Saya boleh tambah lagi. Sebab budak yang bagus, dia akan tambah. Seperti bahasa Melayu, cikgu. Satu cikgu saya ingat, bahasa Melayu. Cikgu, agama Islam, cikgu. Boleh, 2 markah. Bahasa Melayu 1 markah. Agama Islam 2 markah. Itu contoh. Tambahlah. Nampak? Dan kepentingan kaum lain. Seperti tempat beribadat. Dia budak tu ini budak bagus tau. Dia akan tambah. Seperti. Okey, tempat ibadat masing-masing. Tempat ibadat masing-masing. Dia tambahlah. Saya tak tambah. Tengok saya sedang tambah. Ini budak yang bagus. Dia tambah. Markah. Sebab itu kepentingan kaum lain. Tempat beribadat mereka diberikan. Kuil diberikan. Orang Melayu ni, dia berikan kuil. Bagi peluang. Orang Cina India, you nak kuil? Bagi. Cina India, you nak sembahyang toko? Bagi. Jadi orang Melayu memang very open-minded. Dia bagi. Kepada orang bukan Melayu untuk sembahyang, untuk buat apa pemujaan, boleh. Teruskan. Boleh faham tak? Itu yang boleh tambah. Contoh. Tak ada. Masih lagi markah. Ini budak bagus. Sebab kau tanya saya tadi, cikgu semua fakta. Siapa cakap? Kalau semua saya letak fakta, kalau kau nak tambah dengan contoh pun boleh. Bebas penganut agama lain, boleh. Itu kau boleh tambah. Itu uraian kau. Bukan uraian saya, itu uraian kau. Kau nak tambah, tambahlah. Okey? Jadi ingatlah, 2 markah dah. Sini 2 markah dah, dah 4 dah. Okey, dah 4 dah. Sini 5, sini 6, sini 7, sini 8. 8. Ini saja 8 markah. Dari sini bergerak ke sini dah 8 markah dah. Dari sini sampai ke bawah ni dengan contoh yang saya bagi sekarang 8 markah dah. Jadi kenapa nak cerita banyak-banyak, betul tak? Sebab tu saya nak tunjuk pada korang. Korang study fakta bukan itu saja. Kena tahu uraian dia. Baru bergerak dengan markah. Baca hafal fakta aja tapi uraian tak tahu. Tak ada. Kita takkan bagi markah, kita potong markah. Contohnya diberi 1. Betul lah, contoh memang 1 pun. Saya bagi contoh. Kalau kau bagi bahasa Melayu, 1 contoh, 1 markah. Saya tak bagi contoh 2 markah pun. Siapa cakap saya bagi contoh 2 markah? Tempat beribadat 1 markah. Mana saya bagi tahu 2 markah? Dia 1. Dah 2 extra. Tapi maksud berbeza. Ini untuk orang Melayu. Ini untuk bukan Melayu. Markah lain lah. Tengoklah. Jangan korang terpengaruh dengan semua cerita-cerita dongeng tau. Okey? Kalau cerita dongeng tu jangan tau. Merosakkan kita nanti. Jangan lah. Bagi simple dan brief. Tu cantik markah. Kita nak markah. Kita belajar ni untuk markah. Okey, now. Seterusnya. Jangan tanya saya soalan. Seterusnya. Selain itu. Ini penanda wacana. Orang tanya saya, cikgu, boleh tak cikgu saya buat penanda wacana? Bagus. Kena buat. Tapi tak ada markah. Kita tak bagi markah pun. Sebab tu saya letak warna hitam. Ingat saya suka-suka letak warna hitam. Sebab saya nak tunjuk pada korang. Itu tak ada markah. Selain itu, manfaat seperti, seperti saya bawa membuka jalan. Tengok, saya kecilkan sikit. Membuka jalan kepada penubuhan. Membuka jalan. Maksudnya ialah dia kan lebih kepada apa tau? Membuka jalan ni uraian. Dah saya bagi uraian pula. Jangan tanya saya contoh 3 fakta 1. Jangan tanya soalan ni. Awak fahami ni dulu.
Korang jangan tanya saya soalan. 3 contoh, 4. Jangan. Sebab kadang-kadang bila korang tanya, korang tak semestinya boleh jawab macam tu. Bukan semua soalan boleh pakai 3 contoh, satu uraian. Tak semestinya. Dia ikut soalan dia. Susah saya nak predict soalan tu macam mana dan cara kau nak sampaikan. Dan bila saya kata, okey boleh, salah. Saya sendiri buat salah. Tahu apa sebab? Kerana korang akan terpengaruh, 3 contoh, 1 fakta, akan dapat 4 markah. Tak semestinya. Bukan semua soalan. Sebab tu saya tak nak cerita 3 contoh, 1 fakta, 1 markah. Tak. Whatever, fakta kena ada 4. Uraian dia 4. Menyokong fakta tersebut. Nampak? Dia menyokong. Okey? Okey. Menyokong fakta dengan contoh dia. Dapatlah 10 markah. Boleh ya? Clear? Okey, kita kembali semula. Jangan tanya soalan. Kita kembali semula. Iaitu membuka jalan. Membuka jalan kepada penubuhan. Dah, itu contoh Itu dia punya uraian dia. Uraian dia by Sengges, saya bagi contoh. Tengok, saya bagi contoh. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Nampak? Saya sudah bagi contoh dah, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum, CLC. Nampak? Dah contoh saya dah bagi dah. Yang ini, saya start dengan uraian. Uraian 1, fakta yang keberapa sekarang? Fakta keempat. Uraian yang keempat ni, membuka jalan. Berjaya memupuk. Dah, kita bawa lagi. Memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Pemimpin pelbagai kaum ini persefahaman pemimpin pelbagai. Ini contoh. Jadi kita dapat 1, dapat 2, dapat 3. Korang nampak tak? Tolong fahami baik-baik. Jangan salahkan saya. Tolong tengok baik-baik. Jadi di sini student, kita sudah dapat berapa markah? Sini sudah dapat 3 markah. Tapi saya merumit. Betul, benda ni senang. Kita merumitkan sebab korang suka baca skema jawapan, buku ulang kaji. Siapa suruh baca? Korang ni degil. Orang cakap bina ayat sendiri. Degil. Nak baca juga buku ulang kaji skema jawapan. Korang ni suka buat tau. Semua buku yang ditulis oleh guru-guru, ada bagus, ada tak bagus. Tapi korang pergi hafal. Ini masalahnya. Bila korang hafal, korang nak sekali benda tu masuk dalam otak. Tak boleh, kadang-kadang kita lupa. Fahami, ya betul. Asal tu fahami jalan cerita dia, macam mana dia bergerak. Kalau kita fahami jalan cerita, jadi kita tahu apa sebab, apa akibat, maka kita score A+. Sure. Okay, ini kita risau, pergi baca semua buku. Dalam planet, semua buku kita baca. Siapa suruh baca? Sebab tu kadang-kadang, saya selalu bagi tahu student sekolah saya kan. Saya kata, kau nak baca, itu hak korang. Sebab korang ada duit, kau beli. I don't care. Itu duit kau. Okey, tetapi yang penting fahami. Student saya, dia fahamkan cerita tau. Sebab saya bagi dia contoh. Saya akan bagi dia contoh. Okey, saya akan bergerakkan tau. Saya suruh dia bentang. Tapi sebabnya, saya tak suruh mereka bentang 24 jam. Tak ada. Saya suruh dia bentang sekejap, saya stopkan dia orang. Okey, sekarang, korang faham tak apa yang korang bentang? Budak selalu cakap, tak faham. Dia kata, cikgu, kami tak faham, tapi kami bentang je, kami baca je. Baca je lah. Memang budak akan baca, bentang. Tapi you kena faham apa yang kau bentang. Sebab tu saya akan berhentikan pembentangan. 10 minit je saya suruh dia bentang. Saya akan ambil 10 minit, saya terangkan apa yang dia bentangkan tadi. Dengan formula saya. Saya bagi semua dalam bentuk grafik. Sebab tu sudah kita kena belajar sejarah, jalan cerita dia dalam bentuk grafik, kronologi. A+. Nak A+, bukan senang. Kena faham cerita. Okay, we go back. Tak mau cerita banyak. Kita pergi kepada Persekutuan Tanah Melayu juga. Balik semula bercerita kita. Persekutuan Tanah Melayu. Tak ada penanda wacana pun. Mungkin korang tanya, cikgu, apa ni tak ada penanda wacana? Saya kata, ya. Saya terus bawa ayat Persekutuan Tanah Melayu. Tapi kalau kau kata, cikgu, saya nak buat penanda wacana. Saya suka tinggal. Sukati anda. Tak ada markah pun. Tapi kau nak tambah penanda wacana kau, boleh. Maka, koma, Persekutuan Tanah Melayu. Boleh. Faham tak? Persengges. Okay, ya? Korang fahami ya? Membuka ruang kewarganegaraan. Membuka ruang kewarganegaraan. Tengok sini ya. Kepada orang bukan Melayu. Dah, dia dah bagi markah dah. Iaitu fakta dia ialah dia dah bagi markah di sini dah. Dah orang Melayu diiktiraf. Melayu akan diiktiraf sebagai, tengok, penduduk asal. Dah maksud dia lain. Maksudnya orang Melayu diiktiraf. Dah, bila maksud dia lain, kita bagi markah lain. Tapi kau nak bagi contoh. Cikgu, saya nak bagi contoh juga. Bagilah dekat belakang. Dia penduduk asal. Secara kuat kuasa undang-undang. Budak tu buat tau. Secara kuat kuasa undang-undang. Dah markah. Contoh. Markah ekstra. Nampak? Dia bagi nama markah ekstra. Sebab penduduk asal orang Melayu diberikan kuasa, kuat kuasa undang-undang dalam perlembagaan. Bagi markah.
Kalau orang Melayu dia orang asli, sir. Boleh. Aku dah cakap tadi dah. Orang asli, dia kan sama macam orang Melayu. Kuasa undang-undang. Korang ni kan terlampau risau sangat orang asli. Baiknya korang ni. Orang asli ni, kuasa undang-undang macam Melayu. Siapa-siapa orang pelajar, orang asli kat sini, ya, tolong fahami tau. Awak ialah orang Melayu. Orang selalu cakap kau orang asli. Orang Melayu. Yalah, korang ni sayang betul orang asli. Baguslah korang ni. Okay? Tapi orang asli tak suka kau. Orang asli tak suka orang Melayu. Faham tak? Sebab dia kata orang Melayu ni telah merampas tanah dia. Pergi tanya orang asli. Boleh faham? Kalau kau pergi tanya orang asli, dia suka tak orang Melayu? Dia tak suka. Dia tak suka orang Melayu ni. Dia kata, orang Melayu ni telah merampas tanah kami. Sebab orang Melayu, dia kata pendatang. Oh, dia akan kutuk tau orang Melayu. Pergi tanya. Sebab saya jumpa orang asli ni. Saya cerita dengan orang, saya tanya orang, macam mana orang Melayu okey ke? Oh, I don't like. Kita tak suka, Encik, orang Melayu ni. Sebab orang Melayu merampas tanah kita, Encik. Sebab tu kita duduk dalam hutan sampai hari ni, Encik. Saya tengok, walaupun kerajaan Malaysia ni baik, orang Melayu ni baik, dia nak sediakan semua kemudahan, orang asli kadang-kadang dia tak nak percaya. Hari ini modern. Saya cerita ni tahun 1990-an ni cerita. Hari ini orang Melayu, dia suka. Follow. Dia follow. Orang Melayu bagi apa, dia follow. Hari ini pelajar-pelajar orang asli, dia modern. Sebab dia belajar kat sekolah menengah. Dulu pelajar-pelajar orang asli sampai sekolah rendah je. Kesian orang, dia tak belajar banyak-banyak. Dia tak belajar banyak-banyak macam kita. Kita belajar sampai universiti. Dia tak sampai universiti pun. Orang asli yang pergi universiti pun mungkin seorang atau dua orang. Seluruh Malaysia. Okay, ya? Jadi korang yang sayang orang asli ni, saya ulang suara, dia orang Melayu. Dia tak ada special untuk dia. Dia masih lagi kategori yang sama. Kuasa undang-undang. Okay, boleh? Clear? Dapat tak? Ha? Faham, eh? Jadi ya, sebab korang dari tadi tanya orang asli. Suka sangat orang asli. Okey, dah terus dia berintis. Kita ambil berintis. Kalau orang bukan Melayu pula, saya dah cakap tadi kan, cikgu, saya nak kata untuk orang bukan Melayu pula, saya bawa satu idea iaitu membuka atau apa ni? Iaitu saya kata untuk membuka ruang kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu seperti permohonan. Saya bawa ayat untuk orang bukan Melayu, cikgu, seperti permohonan, cikgu. Atau ada budak dikata pendaftaran boleh tak? Boleh. Permohonan boleh tak? Boleh. Okey, orang kan boleh. Pendaftaran dan permohonan benda yang sama. Dia takkan botol markah. Sama. Pasal menetap tanah Melayu, betul. Itu twins, itu ialah ciri-ciri. Kalau dia tanya kau soalan tentang kewarganegaraan, aku ceritalah tu. Saya tak nak cerita tu. Sebab saya nak cerita apa yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu saja. Bila kau nak cerita benda tu terlebih over, itu tu soalan spesifik untuk kewarganegaraan. Baru bercerita. Engkau kalau cerita tu kat sini, kita tak layan kau. Pemeriksa tak layan kau. Sebabnya kita tengok soalan manfaat Persekutuan Tanah Melayu. Itu je. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu je kita nak tengok. Kita tak nak tengok apa ciri-ciri perlembagaan tu. Tak nak. Jadi tolong bila tulis, jangan over excited. Jangan bawa karangan BM. Jangan terlebih excited. Potong markah. Rugi kau, bukan saya. Saya tak rugi pun. Pemeriksa, memang saya pemeriksa lah. Sebab tu saya cerita. Adam, saya ni pemeriksa. Sebab tu saya cerita. Saya ketua pemeriksa, saya ceritalah ikut formula. Aduh, Adam ni baru kenal saya ke tak? Baru kenali saya dah. Jadi, potong markah ke tak dapat markah? Kita tak dapat markah lah. Bukan potong markah. Tak dapat markah lah. Tak dapat markah. Sebab dia dah pergi over excited. Dia dah pergi kepada ciri-ciri. Tak ada markah lah. Kita pandang je, apa budak ni? Kita tanya Persekutuan Tanah Melayu, apa manfaat? Dia pergi cerita ciri-ciri untuk mendapatkan persekolahan. Sekolah mana? Sekolah kerajaan. Sekolah tak boleh cerita sini, ini recording. Sekolah kerajaan bukan sekolah swasta. Kalau poin, boleh bawa poin. Tapi potong separuh markah. Hilang markah poin. Tak boleh. You kena buat poin tu, sambungkan buat satu cerita. Kalau you buat poin, mampus. Hancur bro. Hancur. Tak boleh. You tak boleh buat poin. Poin yang kau dah ada, kau buat ada bentuk karangan. Tengok sini. Saya dah ada poin dah. Ini poin saya. Saya ada poin dah. Betul tak? Tetapi saya cerita karangan dia. Tengok saya joinkan buat karangan. Jadi buat macam tu. Jadi tolong jangan buat poin di potong markah. Tak percaya. Kau buatlah suka tinggal. Okey. Kalau dua fakta dalam satu ayat boleh. Dua fakta satu ayat boleh. Tapi kita tak galakkan. Okey, tapi kalau you nak bagi, boleh bagi, tapi bagi contoh. Cikgu saya mengamuk kalau buat poin. Baguslah, cikgu kau bagus. Cikgu kau bagus. Sebab tak boleh buat poin, dia potong markah. Lembaga potong markah, peperiksaan SPM kau hancur.
Tak boleh. Kita kembali semula. Dan akhirnya manfaat ini merintis. Kita kembali. Jangan tanya soalan lagi dah. Jangan tanya soalan. Okey, iaitu merintis kepada kemerdekaan negara kita. Nampak? Dia merintis kepada kemerdekaan negara kita dan mengekalkan kedaulatan. Nampak tak? Aku dah terlajak jauh dah sekarang. Okey, aku dah terlajak jauh dah. Ini dia. Dan mengekalkan kedaulatan negara. Nampak? Jadi kita dapat 2 markah. Iaitu manfaat. Tengok manfaat dia. Yang terakhir, saya tutup cerita tau. Tutup cerita saya ialah pertama, dia merintis kepada kemerdekaan negara 1 markah. Dan juga mengekalkan kedaulatan negara 2 markah. You nak tambah, cikgu, saya nak tambah 1 ayat. Bagi ayat tu cantik. Boleh. Itu apa ayat dia? Senang. Sehingga kini. Full stop. Itu je. Kau bawa ayat macam ni, pusing. Kita bagi you markah. Jadi sini markah berapa? Sini sudah markah. Oh my God. Okey, sabar. Sorry. Okey kan, tengok kan. Dan di sini pula markah dia, kita sudah dapat 1, 2, 3, 4. 4-nya betul tak? 1, 2, 3, 4. Dah dapat 4 markah dah. Jadi all together markah dia 7 tambah 8. Dah 15 markah diberikan. 15 markah untuk esei seperti berikut. Ambil screenshot, simpan. Okey, saya tidak tahu benda ni akan sampai pada korang. Tapi ambil screenshot, simpan. Supaya korang dah tahu, oh begini ke gayanya. SS bagus. Saya besarkan sikit. Bagi korang nampak SS. Nanti se-uploadkan. Saya tidak tahu. Ini Max Clinic yang buat. Saya tidak tahu. MC Plus Max Clinic ini yang buat. Dia akan mula boleh mereka saja ada kuasa. Saya tidak ada kuasa. Okey. Kamera blur. Kamera memang dari tadi macam tu. Okey, saya tak boleh nak tukar kamera yang saya ada. Okey. Jadi dia memang dah macam tu, dah cuci banyak kali dah. Nampak tapi tak jelas. Saya pun tidak tahu kenapa. Okey tak sekarang? Pemeriksa memang tak sama dengan pegubal. Tapi pegubal kadang-kadang jadi pemeriksa. Jangan tanya soalan sensitif. Sebab ini recording. Okey ya, itu soalan sensitif. Okey, tak boleh. Tapi pegubal boleh jadi pemeriksa. Pemeriksa boleh jadi pegubal. Boleh faham tak? Sebab mereka ni guru. Mereka akan terlibat dua-dua. Tapi bukan semua orang. Dia terpilih. Bukan semua orang terlibat. Dia terpilih saja. Okey, boleh? Dapat? Yang penting bukan pegubal, yang penting pemeriksa dia. Pemeriksa itu pemberi markah macam mana? Sebab korang ni akan musnah dengan pemeriksa. Bukan musnah dengan pegubal. Boleh faham tak? Pegubal akan jawab soalan dia, akan buat soalan suka hati dia. Macam mana kita nak tackle soalan tu? Itu yang penting. Okey, boleh? Okey, sebelum kita tamat, okey, kita pergi satu lagi soalan, tengok ya. Iaitu cerita ni jelaskan cadangan jawatan hasil kerja, tak payahlah. Kita pergi bab 6. Satu lagi soalan bab 6 lah. Saya pergi laju sikit tau. Tengok sini. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi menghargai keamanan negara? Tengok, nampak soalan ni ya. Soalan ini ialah bab 6. Dia bagi dalam bab 6 tapi soalan kebat. Kebat ialah holistik. Nah, ini soalan kebat. Hari ini kita akan bincang satu soalan kebat, langkah yang boleh dilakukan. Tengok saya highlight tau. Saya sudah highlight. Apa yang penting? Bagi menghargai keamanan negara. You highlight. Jangan highlight semua. You highlight apa yang you kena faham. Jangan terlajak short cerita, pergi cerita yang bukan-bukan. Dia potong markah. Sebab kita nak langkah untuk apa? Lakukan langkah yang perlu dilakukan untuk menghargai keamanan negara atau kedaulatan negara. Mana-mana ayat. Okey, now soalan kita, sentiasa mematuhi undang-undang. Nampak? Pertama dia kata sentiasa mematuhi undang-undang negara. Budak kata peraturan. Boleh. Peraturan. Budak tambah lagi. Peraturan bagi mengelakkan diri daripada terjebak melakukan kegiatan yang bercanggah dengan undang-undang atau peraturan. Kita dapat 3 markah. Rang ke peraturan. Rang pun boleh, peraturan pun boleh. Rang undang-undang itu dasar. Peraturan kelakuan, tingkah laku manusia. Kalau rang dasar. Kalau peraturan tingkah laku. Highlight color hijau tak nampak. Oh my god, kau cerita dah tadi. Kau baru cerita ya. Kau baru cerita hijau tak nampak. My god. Kau ni cakaplah tadi aku boleh tukar. Kau ni, oh my god. Kau ni, my god.
Okey, dah seterusnya kita nak bergerak lagi iaitu tengok okey macam-macam. Okay, macam-macam manusia. Dia apa? Manusia macam-macam. Bukan semua kita boleh puaskan hati. Biasalah. Okey, sentiasa mematuhi undang-undang. Apa ni? Alamak. Nanti dia marah pula. Nanti dia marah. Hijau tak nampak, sir. Hijau tak nampak, sir. Boleh tak kita tukar warna, sir? Boleh. Aku tukar kuning tak? Bagi clear sikit. Okey. Okey, jadi automatik tengok Okay. Mengaji. Okey. Mematuhi undang-undang negara. Nampak tak biru? Nampak, bro? Nampak? Mematuhi undang-undang negara. Nampak? Halo. Nampak ke ni? Ya, cantik, bro. Love you, cantik. Maka sekarang kita nak pergi peraturan yang ditetapkan untuk mengelak diri daripada terjebak melakukan kegiatan yang bercanggah dengan undang-undang atau peraturan. Jadi sekarang, awak tengok ayat ni, budak tu tulis. Ini satu budak dia sedang tulis. Macam mana dia tulis? Tengok sebelah. Dia buat karangan. Tengok karangan. Tengok karangan. Jangan marah saya. Tengok karangan dia dengan idea tadi. Okey, tengok sini ya. Pelbagai langkah. Tengok. Pelbagai langkah. Tengok saya bawa ayat. Pelbagai langkah yang boleh dilakukan oleh yang boleh kita lakukan. Antaranya ialah cikgu boleh buat palang ke dalam tu. Boleh. Kalau maksud yang sama, kita boleh buat palang, kita boleh bagi markah lain. Boleh, lembaga boleh bagi markah lain kalau kau buat palang. Tetapi kalau you buat palang, maksud sama, potong markah. Sebab tu kau kena berhati-hati. Maksud sama ke maksud berlainan? Kalau maksud berlainan, kita bagi markah. Maksud sama, sorry, kita potong markah. Bukan senang, weh. Bukan senang nak belajar ni, my God. Berapa isi tu? Okey lah, isi ya. Beberapa langkah. Antaranya ialah dengan sentiasa mematuhi undang-undang negara. / Cikgu, saya nak buat peraturan, cikgu. Peraturan yang ditetapkan dengan mengelak diri daripada terjebak melakukan kegiatan yang bercanggah dengan undang-undang atau peraturan. Sekarang, kita nak bagi markah. Markah pertama, sentiasa mematuhi undang-undang negara. 1 markah. Peraturan yang ditetapkan. 2 markah. Mengelakkan diri daripada terjebak melakukan kegiatan bercanggah dengan undang-undang. 3 markah. Peraturan tak ada markah. Sebab aku dah bagi markah di sini. Maka tidak akan bagi markah di sini. Boleh, bro? Dapat? Markah di atas dah bagi, markah di bawah tak payah. Faham ke tak faham? Faham, Okey, now, Susan, kita juga boleh menyokong, tengok ayat ni, menyokong dasar-dasar negara yang dilaksanakan agar dapat mengukuhkan kestabilan politik. Maka, kita menyokong dasar negara, markah. Agar dapat mengukur kestabilan politik, markah. Inilah fakta, inilah uraian dia, markah. Maka all together, kita dapat markah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dah dapat 5 markah untuk markah rangkap pertama. Nampak tak? Tak jelas pula kau ni. Ambil ni. Tak jelas pula. Kau nampak ni? Dah berkuning-kuning dah. Berkuning-kuning macam kerabat diraja dah. Aduh, tak nampak pula warna kuning. Aduh. Korang ni tadi hijau tak clear. Sekarang kuning tak clear. Aku kena pakai warna apa ni? Confused ni. Aduh, putih. Okeylah, saya biarkanlah. Saya tak highlight. Saya biarkanlah lepas ni. Okey, bagi korang nampak. Tapi sekali saya dah highlight macam ni, saya tak boleh nak padam. Okey ya, boleh? Okey, saya berhenti di sini, boys and girls. Harap korang faham sebab saya di kelas lain lepas ni. Minta maaf banyak tau. Saya di kelas lain lepas ni. Jadi minta maaf banyak. Setakat ini saja saya boleh terangkan pada anda. Okey, apa-apa nanti berjumpa dengan kami. Kalau tak pasti, join MC. Kalau tak pasti, join MC Plus untuk memastikan apa yang tak pasti. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. I love you all.